Anti vaksin kah? Anti kerajaan kah? Bukan. Kita semua ni rakyat. Kita semua ni rakyat yang menerima semua akibat. Depa kata total lockdown yang depa buat ni berjaya elakkan malapetaka. Apa dia malapetaka yang hampa elak? Okey. Total lockdown yang hampa buat ni berat sebelah. Rakyatlah yang kena akibat. Rakyat marhain yang tak ada apa-apa dah. Yang kena buang kerja, yang kena halau rumah, yang bergaduh suami isteri, yang terdorong nak buat jenayah, yang bunuh diri. Jadi rakyat-rakyat bawahan ni lah yang hampa duk pandang hina sangat. Hampa duk pandang hina sangat, macam kami ni tak layak hidup bersama-sama. Macam kami ni mati-matilah, tak ada siapa kisah. Itu mindset hampa terhadap rakyat marhain. Okey. Jadi kita ni bermulanya semua ni krisis COVID. Krisis COVID, tapi dah jadi dua. Krisis rakyat. Faham tak? Krisis COVID, tapi dah jadi krisis rakyat. Kenapa boleh jadi krisis rakyat? Ini bukan sebab COVID, tapi sebab pengurusan. Cara hampa urus tu over panic sangat. Seolah-olah macam benda ni menakutkan. Cara hampa handle tu over sangat. Hampa sebarkan semua ketakutan pada rakyat. Seingat-ingat saya lah, kerajaan ni sepatutnya jangan panikkan rakyat. Berlaku apa-apa pun jangan panikkan rakyat. Bukanlah bermaksud rakyat tak perlu ambil serius, tapi cara tu hampa dah lah panikkan rakyat. Lepas tu pengurusan pun tak ada. Cuba hampa bagi tahu apa yang hampa urus sebenarnya. Tak ada. Hampa tak urus apa-apa dekat rakyat ni. Hampa bagi bantuan dekat rakyat ni seolah-olah macam rakyat ni membebankan, menyusahkan. Bagi duit tu macam duit hampa. Tu duit rakyat. Hampa ingat rakyat nak suka ke bagi bantuan macam tu? Cara bagi tu seolah-olah macam duit hampa. Lepas tu hampa pergi ajaklah dengan bagi bantuan. Macam hampalah yang bagi bantuan kepada rakyat. Rakyat kena bergantung kat kerajaan sekarang ni. Kononnya macam tu. Itu yang hampa duk tengah buat. Ini soal pengurusan. Apa yang hampa plan, okey, yang hampa kata pelan pemulihan negara tu, itu pelan hampa. Tapi apa plan untuk rakyat? Apa yang hampa buat untuk rakyat supaya rakyat ni tak kena buang kerja, okey, tak kena halau rumah, tak jadi kemurungan, tak bunuh diri? Apa yang hampa buat? Awak hampa kata siapa yang murung tu, siapa yang depressed tu boleh call hotline. Awak ingat sembang-sembang tu dah settle masalah? Ingat sembang-sembang dah settle masalah? Hang sembang macam mana pun, duit tetap tak ada. Masalah tetap yang sama. Hampa bagi duit bantuan kepada rakyat, duit habis, rakyat masih bermasalah, masih tertekan, masih didesak. Cara pengurusan hampa itulah kenapa jadinya krisis rakyat. Hampa buat macam tak ada jalan. Hampa buat macam benda ni tak boleh elak. Hampa buat seolah-olah macam COVID ni yang dipersalahkan kenapa jadinya krisis rakyat. Jangan membohong rakyat. Kalau hampa kata tak ada jalan lain dah, artinya hampa gagal. Hampa gagal dalam kepimpinan. Macam mana hampa tak boleh nak handle krisis rakyat yang berlaku sekarang ni? Hampa kata benda ni benda yang tak boleh dielakkan. Kononnya tak boleh dielakkan. Tapi pasal apa kami boleh rancang untuk hampa? Pasal apa kami yang nampak jalan untuk hampa? Sebab hampa yang duk rasa hero sangat, macam semua orang bergantung dekat hampa.
Kita nak buat live dekat Facebook pun hampa blok. Tepat pukul 9 hampa blok. Sebelum pukul 9 boleh lagi. Tiba-tiba kena blok tepat pukul 9. Apa yang hampa tak mau kami cerita ni? Hampa tak tahu ke kita ada Instagram? Bloklah sekali dengan Instagram. Walaupun orang dekat Facebook duk tengah tunggu nak masuk, tak boleh masuk, hampa boleh blok sebahagian sahaja. Tapi kita masih ada orang-orang dekat Instagram. Kita akan sebarkan benda ni sampai hampa tak boleh hentikan. Kami semua, kesedaran kami semua ni akan merebak macam virus, akan pergi mulut ke mulut. Jadi krisis COVID, okey, hampa baca dekat bawah, krisis COVID dan krisis rakyat. COVID itu dia datang sendiri, tapi yang kedua ni dia datang daripada hampa. Krisis rakyat datang daripada hampa. Okey, yang tu hampa jangan nafikan, sebab itu kelemahan hampa. Hampa cuba menutup kelemahan hampa dengan apa? Hampa menunjukkan kepada semua rakyat melalui media bahawa rakyatlah punca. Kenapa jadi macam tu? Kenapa jadi macam ni? Yang balik kampung, yang degil, yang itu, yang ini. Hampa yang letak image rakyat degil dekat media. So semua orang pun tengok, oh rakyatlah punca dia. Untuk cover punca yang sebenar adalah hampa. Pengurusan hampa itulah punca kenapa. Okey, punca kenapa. Hampa cuba salahkan rakyat supaya rakyat tak nampak salah hampa. Malam ni kita bongkar. Okey, hampa perlu tangkap saya untuk buatkan saya diam. Tapi kalau hampa tangkap saya, satu negara akan viral. Okey, mereka akan bagi perhatian tentang apa yang kita rancangkan ni. Kalau semua orang dah tahu, jangan harap hampa nak halang. Okey, jangan harap hampa nak halang rakyat masuk campur dalam pengurusan. Kita buat ni bukan untuk jatuhkan hampa. Okey, hampa bekerjalah untuk kami. Bekerjalah, jadilah Perdana Menteri. Jadilah menteri-menteri masing-masing. Bukan nak ubah apa-apa. Ini bukan politik. Kami buat untuk kami sahaja, rakyat. Bukan untuk siapa-siapa, untuk kami sendiri. Tuju kepada herd immunity. Ini adalah plan yang depa pegang sejak awal sampailah sekarang. Ini yang depa duk aim. Okey, seolah-olah macam depa ni ada plan lah. Seolah-olah depa ni sedang selamatkan negara, sedang selamatkan rakyat. Depa ada plan perjalanan menuju herd immunity. Kononnya macam hebat sangat herd immunity, macam penyelamat umat manusia sekarang ni. Kononnya macam tu herd immunity. Tapi hampa tahu tak, perjalanan daripada sejak hari tu sampailah sekarang dan akan datang, hampa kata 6 bulan tu, hujung tahun tu, nak pergi kepada herd immunity 70%. Tapi hampa mempergunakan tekanan terhadap rakyat. Rakyat marhain lah yang jadi mangsa sepanjang perjalanan daripada hari itu sampailah nanti, sampailah seterusnya. Hampa kata 6 bulan, pembohong. Jangan cakap 6 bulan, jujur je lah. Okey, jujur je lah, bukan 6 bulan. Saya memang cakap lantang sekarang ni. Okey, sebab hampa tak mau dengar sangat. Bukan hampa tak mau dengar, hampa dengar ni sekarang ni yang ada bersama dengan kita ni. Okey, datuk-datuk ni yang bersama dengan kita, yang sedang mendengar bersama ni. Tapi mereka tak mau respon. Mereka buat kerja belakang-belakang je. Blok Facebook. Okey, jadi perjalanan nak pergi kepada herd immunity, hampa punya plan tu kononnya macam hebat sangat. Hampa tak jujur tau. Okey, hampa kena dengar betul-betul ni. Rakyat-rakyat semua kena tahu yang ni, kena sedar benda ni. Kerajaan kita tidak jujur. Dia tidak menceritakan hakikat yang sebenar. Dia tidak menceritakan realiti yang sebenar.
Apa sebenarnya yang mereka rahsiakan daripada rakyat ni? Mereka tak mahu rakyat tahu ni. Apa yang mereka nak sangat sampai promote vaksin ni secara besar-besaran? Belanja berbilion untuk vaksin. Saya tak tahu berapa yang mereka belanja. Saya bukan jenis simpan fakta, simpan data, nombor-nombor. Tak perlu nak simpan. Soalnya, kenapa? Kenapa hampa yakin sangat? Dulu tau, bukan dulu, even sekarang pun, kalau hang nak buat iklan dekat Facebook, hang nak buat iklan dekat internet ni, hang tak boleh overclaim. Hang kata hang punya produk ni boleh kurus, produk hang ni boleh selesaikan penyakit kanser. Semua orang tak boleh overclaim. Okey, kalau orang overclaim, hampa tangkap. Yang hampa tu buat vaksin ni overclaim, hampa pun overclaim. Apa jaminan hampa yang vaksin ni selamat? Salahkah untuk orang mengeragui apa yang hampa buat ni? Salahkah tiba-tiba hampa kata, oh ni geng anti vaksin, tu dia, geng-geng ni bodoh. Hampa cuba labelkan bodoh kepada imej anti vaksin. Hampa bagi anti vaksin kepada rakyat-rakyat ni. Itu yang hampa buat. Label-label ni datang daripada hampa. Hampa yang cetuskan label-label ni untuk pecah-pecahkan rakyat. Apa dah? Hampa nak pecah-pecahkan rakyat. Hampa tahu tak? Tak lama lagi kita semua akan mula masuk kepada Green Lane. Kita dengar je tentang Green Lane dulu ni. Bila orang-orang, rakyat-rakyat yang hampa kata bodoh tu, kan, hampa kata mereka bodoh kan, mereka dah cakap lama dah tentang Green Lane. Yang hampa cakap bodoh tu lah mereka dah bagi tahu lama dah. Ini bukan soal konspirasi tau. Ini soal kita boleh baca pelan hampa. Ini bukan soal apa yang hampa buat demi kebaikan rakyat, tapi hampa mempergunakan tekanan ke atas rakyat. Orang yang dah mati tu, yang dah bunuh diri tu, dia tak boleh hidup balik. Anak-anak yang tak makan tu jadi penyakit lain pula, tak boleh patah balik. Yang bercerai tu tak boleh patah balik. Yang kena buang kerja tu, duit habis apa semua ni, yang depres tu tak boleh patah balik. Hampa mewujudkan tekanan untuk promote the vaksin. Kononnya the vaksin akan menyelamatkan umat manusia. Kenapa hampa confident sangat? Apa pegangan hampa? Kononnya hampa pakar dan hampa boleh bagi tahu apa yang kami patut percaya. Kalau hampa tipu pun kami boleh percaya. Ini yang hampa sedang buat. Jadi hampa satu hari nanti, hampa akan wujudkan Green Lane. Ingat rakyat tak boleh baca ke? Bukan kata nanti, sekarang pun dah mula dah. Sekarang pun dah mula dah. Hampa sendiri yang cakap, kan? Okey, DG Hisham, dia yang cakap sendiri akan ada pasport vaksin nanti. Okey, pasport vaksin, nak rentah negeri, nak pergi mana-mana, nak masuk mana-mana, hang nak solat kat masjid, semua pakai pasport vaksin. Hang tak vaksin, hang tak boleh. Tapi saya akan cerita lagi. Hampa punya reason tu tak munasabah. Reason hampa buat Green Lane dengan Red Lane ni tak munasabah, tak masuk akal. Kenapa hampa nak wujudkan Green Lane dengan Red Lane, sedangkan orang yang pilih tak mau vaksin tu, biar pergi kat mereka lah. Dah mereka tak mau, dah mereka sanggup mati. Awak hang nak jaga sangat mereka. Kononnya macam hang nak jaga mereka. Mereka nak pilih macam tu, itu hak mereka, biarlah kat mereka. Jadi hang wujudkan Green Lane, Red Lane. Hang nak wujudkan Green Lane untuk selamatkan siapa? Cuba bagi tahu. Hang nak selamatkan siapa bila hang wujudkan Green Lane? Nak selamatkan orang yang dah vaksin ke?
Bukankah hampa orang yang dah vaksin tu dah selamat? Bukankah hampa kata mereka ni tak ada dah risiko nak kena jangkitan, nak mati apa semua tu? So kenapa kena ada green lane, red lane? Hampa nak selamatkan siapa? Hampa ingat rakyat ni tak fikir habis ke apa yang hampa nak buat? Kenapa nak wujudkan green lane dan red lane tu? Kita tahu hampa akan wujudkan green lane dengan red lane ni sebab hampa tak mau buat total lockdown. Nanti kita dah tak ada total lockdown, jadi mereka akan mula gantikan total lockdown tu dengan green lane dan dengan red lane. Kononnya untuk gantikan, mereka tunjuk dekat kita sekarang ni, okey, mereka tunjuk dekat kita sekarang ni, inilah total lockdown. Cuba tengok rakyat bunuh diri, rakyat bercerai, orang kena buang kerja. Apa yang berlaku dalam krisis rakyat ni? Ini yang sedang berlaku sebab total lockdown. No, ini yang berlaku sebab cara hampa uruskan tu salah. Apa yang hampa buat? Hampa cakap total lockdown, lepas tu apa yang hampa buat waktu total lockdown? Apa pengurusan yang hampa buat? Apa yang hampa buat untuk rakyat yang dah tak ada apa-apa? Apa plan hampa? Apa yang rakyat boleh buat? Takkan menunggu sahaja. Rakyat mana ada apa dah nak menunggu? Jadi hampa sengaja nak bagi kami semua ni, nak bagi rakyat lalui tempoh ni. Mungkin hampa nak lanjutkan pula, okey, total lockdown ni hampa nak lanjutkan, nak bagi kita ni lagi tertekan, lagi faham bahawa oi, tak mau dah macam ni. Ingat orang tak boleh baca ke? Hampa tahu tak, ini yang hampa duk kata kerajaan gagal apa semua. Depa tak gagal. Ini plan dia. Ini plan dia. Benda yang depa tak bagi tahu kepada rakyat. Kalau depa bagi tahu, tak jadi plan lah. So plan depa adalah dengan bentuk emosi hampa semua. Okey, bentuk emosi hampa semua dan bentuk mental hampa semua. Ke arah apa? Supaya penuh dengan ketakutan, penuh dengan kesusahan, supaya hang tak mau dah macam ni, maka hang akan mula melihat hanya ada satu jalan sahaja, vaksin. Ini bukan soal vaksin, ini soal hang guna cara yang tak elok. Orang dah mati dah, orang dah bunuh diri, orang dah bercerai. Ini soal tekanan yang hampa buat macam rakyat boleh handle. Ramai orang tak boleh handle dah. Faham tak? Ini soal tekanan yang hampa sengaja buat di kalangan rakyat. Hampa kena tangkap saya sebab saya cakap benda ni tak berlapik langsung ni. Cuba tangkap saya, okey? Esok boleh datang ketuk pintu rumah saya. Malam ni juga hampa boleh datang ketuk pintu rumah saya. Saya nak bongkar habis. Hampa punya plan kononnya macam kita semua tak nampak. Kita kata depa gagal, depa tak gagal. Ini adalah plan depa. Depa sedang main dengan emosi rakyat, sedang main dengan mental rakyat. Depa tengah mendorong kita semua. Depa buatkan kita jadi macam buah catur. Hampa semua tengok dekat sini, okey? Ini adalah papan catur. Hampa tahu tak, bila mereka jadi pemerintah, mereka ni, hampa kena faham, mereka ni bukan pemerintah politik, sembang duit, sembang itu, sembang ini. Bukan. Tahu tak, mereka ni, yang dikatakan politik, mereka ni pandai politik, pandai psycho orang. Itu politik. Politik ni, dia macam ular, berbelit-belit dia punya bisikan, dia punya psycho dia. Nak duduk sebagai pemerintah ni, dia kena pandai untuk kontrol rakyat. Kontrol rakyat supaya sentiasa duduk dalam sistem, supaya tak nampak realiti yang sebenar. Jadi kita semua ni duduklah dalam sistem, duduklah dalam keadaan kononnya okey, tapi depa mempergunakan apa? Depa sedang menipu kita. Okey? Ini adalah kita semualah yang depa duk tengah catur-caturkan. Depa lah yang duk gerakkan kita ke sana ke sini, tapi depa tak sentuh kita tau. Ini chess tak apalah boleh sentuh, tapi realiti kita semua manusia yang ada akal.
yang ada akal dan ada emosi. Hampa nak tahu tak macam mana mereka gerakkan hampa semua tanpa menyentuh hampa pun, tanpa paksa hampa? Mereka buat macam mana? Mereka kontrol hang punya emosi, mereka kontrol hang punya mental. Mereka bagi tekanan, mereka tanam kebencian, tanamkan pergaduhan, tanamkan dalam mental hang. Mereka bentuk emosi hang supaya hang rasa macam hang ada banyak jalan tau. Contoh, hang duduk kat sini, hang boleh pergi sini, hang boleh pergi sini. Kalau mereka nak hang pergi ke sini, mereka akan buatkan hang benci jalan ni. Mereka akan buatkan hang tak nampak jalan ni. Mereka akan buatkan hang nampak jalan ni adalah jalan yang tak boleh ambil langsung. Mereka akan masukkan macam-macam lah, fitnah sampailah kita cuma nampak satu jalan ni sahaja. Jadi faham tak? Kita semua ni adalah rakyat yang sedang dicaturkan. Bila kata ada berapa orang mati bunuh diri, okey, hampa tahu tak ramai gila yang dah bunuh diri? Hampir 300 orang yang bunuh diri. Okey, hampir 300 orang yang bunuh diri. Tak tahulah hampir ke dan lebih. Kita tak tahu data yang sebenar. Apa yang kita tengok adalah apa yang kita nampak sahaja. Mungkin lebih. Okey. Jadi orang yang mati-mati tu hampa tahu tak? Depa ni macam buah catur je. Ni, inilah rakyat marhain yang bunuh diri apa semua. Yang terkorban macam ni. Depa bukan kisah kat kita pun. Depa bukan kisah yang terkorban-terkorban ni. Kita ni macam buah catur. Depa mencatur-caturkan kita. Langsung tak kisah pun ada orang mati, ada orang bunuh diri, ada orang bercerai. Kalau hampa kisah, tak berlakulah benda-benda macam ni. Kalau hampa kisah, mestilah hampa akan sediakan satu pengurusan untuk handle benda ni tak berlaku. Tapi apa yang hampa buat? Apa yang hampa buat? Hampa pergi buka bagi kelulusan untuk alung-alung pula. Jadi rakyat bolehlah buat pinjaman. Tekanan demi tekanan hampa duk tengah bagi kepada rakyat. Hampa semua jangan salah masuk jerat. Okey. Kita bercakap ni tentang apa yang rakyat kena sedar bersama-sama dan buat bersama-sama. Tapi realiti yang sebenar, hakikat yang sebenar, kita yang bertanggungjawab ke atas diri kita sendiri. Jangan harapkan siapa-siapa. Walaupun kita buat misi rakyat bersama-sama, tapi jangan harap siapa-siapa. Jangan harap kat saya pun tak boleh harap dekat hampa tak boleh harap kepada siapa-siapa. Hampa yang bertanggungjawab ke atas diri hampa sendiri, perjalanan hala tuju hampa sendiri. So kalau hampa dah jatuh, kalau hampa dah tak ada apa-apa, ini adalah untuk hampa selesaikan sendiri. Jadi perjalanan masing-masing, aku yang bertanggungjawab, cakap dekat diri masing-masing. Tapi bila bercakap tentang pengurusan negara krisis ni, ini tanggungjawab kita semua bersama-sama. Siapa lagi yang nak buat perubahan? Cuba tanya balik. Pembangkang nak buat perubahan. Kalau mereka nak buat perubahan, mereka ni pengaruh lagi lah besar. Sepatutnya dah lama dah settle. Tapi apa yang mereka duk cakap, sembang kemas sangat pun, semua nak berebut kuasa dulu, semua nak dapatkan position dulu. Lepas tu sembang kemudian nak tolong kita semua. Kalau hampa ni, okey, cuba hampa buang sat diri hampa daripada politik. Kalau hampa betul-betul nak selamatkan rakyat, hampa akan buat apa sahaja. Mungkin hampa buat benda yang sama macam misi rakyat buat. Gerakkan sendiri rakyat tu, hasut balik rakyat-rakyat tu, reverse psikologi balik, undo balik apa yang ditanam untuk memecah belahkan kita. Hampa akan buat sendiri. Tapi tak. Kalau kita bergantung kat mereka pick up benda lain dulu. Mereka nak duduk sana dulu, baru mereka nak pick up kita. Bila mereka dah duduk dekat sana, benda pertama yang mereka akan bincang antara orang-orang berkepentingan ni, dah habis bincang, apa yang tinggal untuk kita? Ini yang mereka buat untuk kita ni, buat total lockdown cara separuh masak ni. Langsung tak adil. Rakyat juga yang terkorban. Saya bukan lantang ni bermaksud saya keras ataupun seorang pemarah. Emosi saya ni masih tenang. Saya masih orang yang tenang, lembut. Cuma saya lantangkan
Apa yang saya rasa ni adalah apa yang rakyat rasa. Faham tak? Yang tengah duduk dekat tebing mana-mana kita tak tahu ni, ready nak lompat ya. Ini adalah hati yang tengah sakit. Hati yang tengah sakit, mental yang dah terhijab. Hampa sebagai pemimpin dekat atas sana masih boleh happy-happy, masih boleh tidur lena. Okey? Lepas tu bajet macam hero sangat. Kita bukan cakap benda yang salah. Hampa nak tangkap saya sebab apa? Saya menghasut rakyat. Awak saya cakap benda yang salah ke? Tolong tunjukkan dekat saya apa plan hampa sebenarnya. Okey, hampa kata plan pemulihan negara adalah plan yang melibatkan vaksinasi program. Hampa masuk ke kampung, orang asli, hampa bergerak sana bergerak sini. Ini apa yang hampa tunjuk? Apa yang hampa tak tunjuk? Ingat orang tak boleh baca ke? Saya orang bisnes, saya orang marketing, saya orang yang kempen. Ingat saya tak boleh nampak ke marketing strategi ni? Ingat tak boleh nampak ke? Bukan saya je, ingat rakyat tak nampak ke? Hari-hari buka media, buka TV, buka radio, buka apa pun, buka je pintu, semua program vaksinasi. Tekanan demi tekanan, semua ni terbina untuk ke arah program vaksinasi. Soalnya, apa dia realiti? Apa dia yang hampa tak bagi tahu rakyat ni? Kenapa hampa nak sangat program vaksinasi sedangkan benda tu tak confirm? Hampa boleh jamin ke varian-varian baru akan datang? Okey, saya bagi tahu awal ni akan ada varian yang lebih ganas. Okey, akan ada varian yang lebih ganas. Waktu tu baru rakyat akan faham. Jadi apa jaminan hampa yang vaksin ni boleh hadapi varian yang lebih ganas tu? Vaksin yang hampa buat, okey, sesuai untuk yang sekarang sahaja. Kalau dah mula keluar varian yang lebih ganas, hampa nak buat apa? Nak bagi tahu rakyat, jomlah cucuk lagi sekali. Apa salahnya? Cucuk je lah. Ini yang hampa nak bagi tahu kepada rakyat. Sampai bila hampa nak cucuk? Bukan kita kata kita ni anti vaksin. Soalnya kenapa hampa pilih yang tu? Kalau dah tahu satu hari nanti kita semua akan berulang balik krisis ni. No, dah sampai herd immunity, tiba-tiba varian baru keluar. Waktu tu apa berlaku? Kita ni akan balik kepada titik mula krisis. Macam mana bermulanya hari tu dengan virus, tiba-tiba nak ulang balik lagi sekali. Kalau hampa pun yang cuba kita faham betul-betul. Depa pun duk tunjuk dekat media, depa kata apa? Ni varian-varian baru ni, alpha, beta, gamma, lepas tu delta plus. Macam-macam nama hampa bagi. Kita faham kenapa hampa bagi nama-nama macam tu. Sebab nama-nama ni pun mewakili kekuatan, seolah-olah macam hebat sangat. Bila orang dengar tu, wow, rupanya pun ada level keganasan tu. Satu hari nanti depa bagi tahu awal dah ni varian ni sedang mutasi. Depa bagi tahu awal sebab nanti akan ada virus yang lebih hebat, yang lebih ganas. Kepada siapa yang dah cucuk-cucuk apa semua tu, cucuk dah lagi nanti. So ini bukan soal vaksin, ini bukan soal anti vaksin. Ini soal kenapa hang pilih jalan tu kalau benda ni akan berulang balik. Jadi tak bolehkah kita semua fokus tamatkan terus? Hampa kata mustahil nak tamatkan. Satgi saya akan tunjuk macam mana nak tamatkan. Hampa kata mustahil sebab hampa nak kami fikir mustahil. Tak ada siapa dah nak percaya dekat kerajaan sekarang ni. Hampa tahu tak? Hampa, suara hampa tu macam hebat sangat. Sebab apa? Hampa ada position. Okey? Ada pakar-pakar keliling hampa. Hampa ada media. Hampa ada duit. Ada benda tu. Ada benda ni. Jadi setiap perkataan hampa tu macam betul. Macam real. Kalau menipu pun, orang percaya bulat-bulat.
Semua cakap serah pada yang pakar. Hampa tahu tak? Dapat je title pakar tu, hang cakap apa pun betul. Kalau nak kata pakar, ramai orang yang memang pakar tapi tak diiktiraf pakar pun. Kalau doktor tu pakar sangat, awak dia tak boleh buat macam doktor tradisional ni, yang pegang-pegang settle, boleh berjalan terus, sembuh terus. Apa yang dia buat? Siapa yang lebih pakar? Siapa yang lebih pakar? Jadi jangan pakailah, jangan katalah hampa lebih pakar. Ingat rakyat ni bodoh sangat ke? Label-label macam tu kami percaya bulat-bulat. Ini bukan soal apa bidang hampa, tapi ini soal pengurusan. Pengurusan hampa tu, awak dah habis fikir ke? Tak nampak jalan lain dah ke? Seolah-olah macam tak ada jalan untuk uruskan rakyat hari ni ke? Dah tak ada jalan ke? Kalau hampa fikir betul-betul, mestilah tak ada orang yang kebulak hari ni. Tak ada orang yang terputus bekalan makanan. Ni nak kena pergi memancing tu, duit apa tak ada, dapur apa pun tak ada, memancing asalkan boleh hidup. Tak salah, betul lah tu. Apa sahaja yang hampa mampu, buatlah untuk anak-anak hampa, keluarga hampa. Buat apa sahaja yang hampa boleh. Keluarga saya dulu pun, dulu susah tau. Dulu tahun 1980, saya pun tak lahir lagi, tapi saya dengar cerita mak ayah saya, dulu hidup susah. Apa pun tak ada. Dalam dapur tu ada garam je. Jadi apa yang mak saya dan adik-beradik saya, abang-abang saya, masuk dalam hutan, cari benda yang boleh makan. Ada daun boleh makan, makan daun sampai cirit-birit, muntah-muntah hijau, nak survive. Saya ingatkan dulu je, sekarang pun ada lagi macam tu. Hampa tak nampak lah, hampa hebat. Hampa duduk dekat atas tu selesa, boleh makan, boleh tidur. Hampa boleh pilih hampa nak makan apa. Tapi hampa tahu tak, sekarang ni pun rakyat masih macam tu. Tu duduk kutip sayur tepi sungai, makan akak-akak India kita. Saya lantang ni, okey, bukan saya nak jatuhkan hampa, tapi hampa tak mau dengar cakap. Hampa ni buat buta, buat bisu pula, tak mau respon apa-apa, buat pekak macam tak sampai. Dah sampai. Saya lantang ni, membebel ni, panaslah sekarang kan. Hampa ingat berhenti dekat live sahaja ke? Video-video ni, okey, saya nak seru kepada rakyat-rakyat yang tahu editing video, yang suka buat video-video. Hampa ambil video-video live ni, potong pendek-pendek, sebarkan. Saya sendiri akan buat macam tu. Hampa ingat berhenti dekat sini sahaja ke? Kita boleh bergerak lagi. Kita akan sebarkan sampai semua orang tahu. Hampa blok cuma sebahagian. Banyak lagi jalan yang kami boleh buat. Jadi perjalanan nak menuju kepada herd immunity ni, hampa punya plan melibatkan pengorbanan rakyat. Rakyat yang tak tahu apa-apa ni, yang tak tahu pun hampa sengaja ke atas mereka. Sampai hati hampa biarkan rakyat macam tu. Sampai hati hampa, bila orang dah duduk kat atas tu, buat-buat macam nak selamatkan. Itu yang kita nak tengok. Nak tunjuk kepada rakyat, tengok tekanan yang kita buat. Total lockdown. Hampa nak lagi tak total lockdown? Jom kita vaksin. Semua ke arah pelan pemulihan negara hampa tu. So tak kisah pula bila ada buah catur pon yang terkorban ni. Ini bukan pon catur tau, dia manusia. Ada anak-anak tu, anak dua, muda lagi, umur 27, isteri umur 26, ada 2 orang anak macam umur saya aja. Muda lagi dah give up, dah tekanan gila-gila. Muda lagi, bukan orang tua. Okey, seterusnya ni kita nak sentuh.
Okey. Seterusnya kita nak tanya, okey, kita nak tanya kerajaan. Antara dua je sekarang ni. Okey, kerajaan. So kita tak kata apa-apalah, tapi ada dua benda je lah yang sesuai untuk hampa jujur lah. Hampa ni sengaja ke ataupun memang hampa gagal? Antara dua je. Tolong bagi tahu mana satu hampa sebenarnya, sengaja ke ataupun gagal. Nanti keluar hashtag dekat Twitter, kerajaan sengaja. Kerajaan gagal dah ada kan, keluar hashtag pula nanti, kerajaan sengaja. Antara dua je. Hampa ni gagal ke ataupun sengaja? Tolong jujur. Kalau sengaja, menyedihkan sampai hati hampa. Kalau gagal, janganlah risau. Inilah misi rakyat, nak sempurnakan hampa. Saya cakap lantang sebab tak sampai selama ni. Hampa buat tak tahu, macam tak ada siapa-siapa pun yang cakap derah. Ini bukan suara saya, ni suara rakyat. So bila lantang macam ni, hampa janganlah makan hati. Okey? Janganlah terasa. Jangan terasalah. Okey? Kami ni nak cakap elok-elok je sebenarnya. Kalaulah hampa respon lebih awal, kami cakap elok-elok je. Jenis saya ni, saya tak ingat bila saya lantang macam ni. Tak pernah. Last saya lantang dekat CIMB, sampai viral nama saya dekat CIMB. Abang bertanjak hari tu. Saya ni kadang-kadang je lantang, tak ingat bila. Tapi kalau saya lantang ni bukan bermakna saya marah hampa. Bukan. Saya ni bagi mewakili rakyat-rakyat marhain yang sedang jatuh. Okay? Yang sedang jatuh, yang dah tak ada apa-apa, yang rasa apa lagi yang kami ada ni, apa lagi yang boleh bantu kami ni. Okay? Saya mewakili rakyat-rakyat ni, bersuara kepada hampa. Jadi suara derah tu sebab gabung-gabung ke? Okay? Bukan saya marah hampa pun, bukan saya nak tikam apa-apa pun, bukan nak jatuhkan hampa. Tapi tolonglah dengar, terimalah. Kalau hampa gagal, kalau hampa dah habis fikir, gagal tu sebab rakyat lah label hampa macam tu. Tapi sekarang ni, kalau hampa rasa hampa ada banyak kekurangan dalam pengurusan ni dan hampa cuba fikir untuk sempurnakan benda ni, kami ready. Okay? Kami ready untuk hampa. Kami bukan nak tukar hampa duduk kat situ. Hampa nak duduk lagi berapa tahun, duduk. Kami sokong hampa duduk kat sana. Kalau hampa dengar cakap kami, kalau hampa pertimbangkan apa yang kami nak usulkan kepada hampa, bukan marah hampa pun. Okay? Ini bukan nak rebut hampa punya tempat. Ini suara kami je. Siapa lagi nak bersuara untuk kami? Kami je nak kena berdiri sendiri sekarang ni. Jadi kalau hampa tak sengaja, jadi apa yang hampa buat sekarang ni? Hampa ni nak selamatkan siapa? Tolonglah jujur, hampa nak selamatkan siapa? Kalau hampa ni duduk dekat atas sana tu demi rakyat, selamatkanlah rakyat. Awak rakyat ni ada level ke? Orang yang berduit sahaja yang hampa pandang, oh okey dah aku punya pengurusan ni apa semua. Ramai juga orang okey je. Yang tak okey tu macam mana? Bukan rakyat hampa. Bukan kita ni semua satu keluarga. Bukan. Tak kisah pula yang bawah-bawahan ni jatuh-jatuh apa semua. Ramai tu duduk tengah ready nak jual motor, nak jual kereta, nak jual tanah, jual rumah masing-masing. Tolonglah tengok. Okay? Tolonglah tengok sampailah ke hujung. Jangan tengok sekerat sahaja. Tu yang hampa dah buat sekarang ni. Total lockdown hampa ni sekerat. Tak adil. Kalau hampa buat macam ni, baik tak payah buat. Pusing kot mana, kes pun masih 5,800. Apa yang kurangnya? Hampa faham tak? Hampa buat macam mana pun kes takkan turun. Kalau kes turun, itu apa yang hampa usaha takat tu sahaja. Kes tak pernah turun. Hampa pun kata dah, banyak kes yang berlaku sebab sporadik.
Tak tahu saya sebut betul ke tak, tapi itu yang saya baca. Sporadik ni jangkitan yang dah tersebar tapi yang pun tak boleh kaitkan dengan mana-mana kluster. Maknanya sentiasa ada dengan orang ramai, lepas tu tak ada gejala pula. Okey, artinya dah satu Malaysia macam ni, tahu tak? Satu Malaysia 32 juta orang lebih. Apa yang hampa cari cuma apa yang hampa jumpa. Angka yang hampa bawa keluar tu apa yang hampa jumpa, bukan realiti yang sebenar. Jadi kenapa kami nak bergantung pada hampa punya angka? Kenapa hampa main dengan angka tu nak takutkan kami? Rakyat tolong faham, angka yang mereka keluarkan tu adalah angka yang ikut mood mereka. Mereka nak naikkan tinggi, maka tinggilah kes. Mereka kurangkan pencarian, kuranglah kes. Seterusnya, the unseen plan. Hampa duk buat belakang tabir. Ini yang saya cakap tadi. Angka kes yang hampa keluarkan tu tak boleh jadi pengukur krisis, buang masa dan tak betul. Hampa nak kes melandai ni adalah andaian semata-mata. Andailah. Macam mana hampa nak kata kes menurun? Cuba bagi tahu saya, apa logiknya hampa kata kes turun? Kalau hampa kata wow, kes dah jadi 4,500 ke 200 ke, itu apa yang hampa jumpa? Hampa tahu ke negara kita ni 32 juta orang, hampa cari 100,000 orang sahaja, lepas tu tengok-tengok 200 orang. Kalau hampa cari dekat tempat yang salah, itulah angka yang hampa dapat. Realiti yang sebenar kita pun tak tahu, dah jadi sporadik. Hampa yang bawa keluar istilah sporadik tu. So betul ke tak betul? Macam mana hampa punya angka tu nak bagi tahu kita semua masuk fasa yang kedua? Dalam hampa punya pelan pemulihan negara, macam manakah kami ni nak berpegang kepada hampa punya angka untuk masuk fasa yang kedua? Saya nampak macam tak masuk fasa 2 lagi ni, masih fasa pertama. Apa gunanya kami menunggu je macam ni? Apa guna kami menunggu macam ni? Kami dah tak ada apa-apa. Kami dah tak ada apa-apa nak bertahan. Nak jual motor, nak jual kereta, nak jual apa sahaja yang ada. Jual baju-baju, laki bini, jual baju. Semata-mata nak survive, nak makan. Saya nak tanya apa semua dekat sini. Apa setuju tak? Kenapakah kita nak bergantung pada angka yang mereka keluarkan, sedangkan mereka cuma cari sebahagian? Ni yang saya dah kata, COVID-19 ni dia macam domino yang duk jatuh. Dah jatuh sampai hujung sana, sampai tak nampak dah. Okey, dah jauh gila-gila dah. Hampa cuma cari dekat sini, kes dah pergi sampai hujung sana dah. Hampa duk buang masa, duk cari belakang ni. Lepas tu hampa kata okey dah turun, jom masuk fasa 2. Hampa baru cari kat sini nak menentukan masuk fasa 2, nak bagi tahu kami semua duk tunggu 4,000 kes. Bila nak sampai? Maknanya selama ni hampa kena faham, rakyat, mereka yang tentukan. Mereka nak kita ni lebih lama sikit merana, bagi tekanan, bagi lama sikit. Belum masanya lagi ni, tak boleh masuk fasa 2, bagi tekanan lagi. Cuba bagi tahu apa logiknya hampa punya angka tu nak menentukan kita masuk fasa 2. Tak ada. Jadi hampa punya alasan apa dia? Kita kena cari, kena buat ujian saringan, sebab kita tak tahu, kok lah nanti kena dekat orang tua kita. Disebabkan hampa tak swab test, kena kat orang tua kita. Hampa tahu tak yang hampa cari? Okey, yang hampa cari ini, apa yang hampa cari? Ni orang yang dah beribu-ribu yang kena kes apa semua, yang hampa tak tahu, tak mati pun. Kenapa dalam jagaan hampa depa mati?
Hampa tak rasa bersalah ke? Yang banyak meninggal sebab COVID dalam jagaan hampa. Apa yang hampa buat dekat mereka ni? Cuba kita sama-sama fikirkan balik Seolah-olah macam rakyat tak nampak angka kematian tu nampak sangat dinaik-naikkan. Saya tidak tuduh hampa manipulasi angka tu, okey? Tapi saya nak kita sama-sama berfikir logik. Ini kepada siapa yang duk sangka swab test tu untuk selamatkan kita, orang tua kita, cari. Hampa punya logik simple sangat. Hampa punya logik tu macam 2 tambah 2 4. Dia ada banyak kiraan dia, apa critical, apa thinking tu hampa tak ada. Hampa cuma fikir secara simple thinking. 2 tambah 2 itu je yang hampa faham. Oh, kalau tak swab test nanti macam mana kita nak tahu orang tu positif ke tak, kita ada positif ke tak, nanti kena kat mak bapak kita. Hampa punya logik dia takat tu sahaja. Hampa kena faham ni. Hampa kena faham logik ni pula. Okey, follow betul-betul. Ini bukan belajar AdMed, tapi follow betul-betul logik. Hampa tahu tak, waktu sebelum raya tu, kes takat ni, kematian pun takat sini. So bila dah start lepas raya tu, kononnya raya punca. Kononnya raya tu punca naik kes. Orang balik kampung, orang tu, orang ni apa semua. Kononnya. Sebelum raya tu, hampa tahu tak, dah memang sporadik. Dah memang bertebaran. Kita ni memang dah hidup dengan COVID. Memang dah hidup dengan COVID. Pergi mana-mana ada COVID. Pergi mana-mana orang tu positif. Okey, pergi mana-mana semua ada. Tak bergejala kan? Okey, tak bergejala pun. Dah memang ada. Jadi bila mereka tingkatkan usaha mencari, memang mereka akan jumpa. Oh, banyaknya rupanya. Ni mesti sebab raya. Mereka kata logik mereka kata macam tu. Tiba-tiba mereka carilah kluster balik kampung, kluster itu, kluster ini. Mereka terus tikam sebab balik raya. Macam itulah mereka tikam apa macam dulu, apa sahaja berkaitan dengan Islam, tabligh, masjid, okey, keagamaan ni, semua mereka attack dengan tu dulu, kluster. Hampa tahu dah, orang yang pergi apa buat liputan wartawan tu tak ada pula kluster wartawan. Yang duduk depan pintu istana tu, yang hampa tunjuk dekat media, hampa solat berapa orang sahaja berenggang tu, media duduk depan tu ramai-ramai. Nampak sangatlah hampa nak game kami. Ingat kami tak nampak ke benda tu? Habis program vaksinasi yang hampa buat tu, yang rapat-rapat apa semua, yang tak terkawal tu, apa cerita? Boleh pula duduk ramai-ramai dalam masjid macam tu. Orang nak solat, berapa orang je boleh masuk? Awak ingat rakyat ni bodoh sangat. Tak boleh fikir logik. Yang tak boleh fikir logik tu, tak apalah, biarlah. Lama-lama nanti hampa nampak lah. Mungkin hampa hidup senang sangat sampai hampa tak perlu fikir lebih-lebih dah. Selalunya orang-orang macam ni sebab senang sangat. Ada gaji, duit jalan, duduk kat rumah, gaji jalan, ada simpanan. So cepatlah apa sahaja yang kerajaan buat. Cuba berfikir sikit. Ramai orang tengah jatuh, ramai orang dah tak ada apa. Mereka ni boleh berfikir sebab mereka susah. Hampa dah tak boleh berfikir sebab hampa senang. Sebab tu comfort zone adalah zone yang paling saya tak suka. Saya tak suka duduk dalam comfort zone. Saya berjaya macam mana bina bisnes sekarang ni, saya paling tak suka comfort zone. Hampa tak apalah, hampa suka. Pasal hampa tak kisah berlaku apa-apa dekat rakyat. Orang yang dah jatuh tu, semua hampa tak nampak. Cuba duduk dekat depa, baru hampa tahu kenapa depa jadi macam tu. Kenapa depa mula berfikir. Hanya orang susah yang betul-betul susah akan mula berfikir. Seterusnya, tadi saya cakap tentang logik angka saringan apa semua tu. Jadi cuba kita tanya balik. Okey, cuba kita tanya balik. Kenapakah bila hampa tingkatkan usaha ujian saringan hampa semua tu, kenapa kes kematian meningkat sekali? Awak sebelum ni
jangkitan tak ada ke? Baru bermula waktu raya ke? Jangan bohong lah. Kita semua tahu benda ni dah jadi sporadik. Hampa bawa keluar tentang sporadik tu, baru bawa keluar hari tu. Kita dah tahu lama dah. Awak hampa baru tahu ke? Lepas tu bila hampa tingkatkan usaha, banyak yang positif ni. Hampa ingat sebab berlaku raya tu ke? Sebab hampa cari lebih ramai orang, maka ramailah hampa boleh tangkap. Dah lah hampa pergi tangkap mereka, bubuh dekat pusat kuarantin, ramai pula meninggal. Hampa jaga apa? Saya bagi tahu kepada rakyat, kalau mereka duk jaga macam ni, ramai orang meninggal, jangan hantar orang tua kita pergi sana. Jangan bagi mereka jaga. Mereka jaga pun meninggal, baik aku jaga sendiri. Nak tanam pun tak bagi, nak berhubung pun susah, baik kita jaga sendiri. Ramai orang tahu, mak ayah dia pergi sihat, tiba-tiba makin teruk duduk kat sana. Hampa tidakkan mereka pula. Lepas tu hampa kata kritikal dah, meninggal. Hampa tak rasa bersalah ke ramai orang meninggal dalam jagaan hampa? Tak rasa bersalah ke? Patutnya rasa bersalah. Lepas tu fikir balik, apa yang aku buat salah ni? Hampa tahu tak, jagaan hampa tu tak betul. Hampa ingat nak rawat orang ni, kononnya hampa pakar sangatlah merawat orang. Kalau merawat tubuh, senanglah. Tapi kalau nak sembuh daripada benda ni, hang kena merawat batin depa sekali. Emosi depa, mental depa, kerohanian depa. Ini tak, depa pergi dalam keadaan takut, dalam dengan sangkaan macam-macam. Ini yang duk jadi macam anxiety. Sakit tu kecil, tapi dibesar-besarkan. Hampalah, pergi hospital tu bukan pergi tempat nak merawat, macam tempat dah ready nak mati dah. Kalau betul lah sangat hampa jaga orang, okey, itu yang kita khawatir hari itu. Okey, DJ Hisham kata apa? Jangan sampai kami pilih siapa yang hidup, siapa yang mati. Saya nak tanya, yang mati selama ni hampa pilih ke? Cuba hampa jujur, hampa pilih ke? Kalau hampa pilih, jujur dengan rakyat. Rakyat lepas ni jangan hantar dah. Mereka nak datang kutip orang tua kita, jangan bagi. Sebab mereka nak pilih nanti. Sebab benda yang dicakap hari tu dah sampai masa. Inilah yang kritikal yang mereka kata tu, jangan sampai pilih. Nampaknya mereka dah mula pilih lah kot. Kan? Saya tak tuduh ni, saya kot. Mungkin dah mula pilih lah kot. Cuba hampa bagi tahu kat ruangan komen, rasa tak? Hampa tak rasa ke mereka ni dah mula memilih? Kenapa ramai sangat mati? Hampa yang give up ke mereka yang give up? Cuba hampa jujur sikit. Jadi nak rawat orang tua, bukannya hampa tak tahu orang tua. Orang tua ni mudah sangat takut, mudah sangat percaya, mudah sangat rasa. Dahlah dia pergi dalam keadaan ketakutan, mental pula bersangka bukan-bukan. Okey, duduk pula bersendirian, terputus pula perhubungan dengan keluarga. Nak berhubung pun punyalah susah. Kakak kita noh dekat Uganda, Nora Jane, dia kena positif kat sana, dirawat dengan ivermectin. Ni saya sentuh tentang ivermectin yang KKM tak bagi guna tu, orang lain semua dah guna. So Nora Jane dekat sana, dia dirawat dengan ivermectin. Lepas tu cara rawatan dekat sana pula, mereka doktor tidak menakut-nakutkan pesakit. Tak tahulah tempat lain macam mana, tapi dia bagi tahu dia punya pengalaman tu, doktor mereka dekat sana bantu secara emosi, secara mentally. Bukan setakat rawat dari luar, dia rawat daripada dalam. So tak jadi teruk apa pun. Jadi dia pun sihat dekat sana. Tiba-tiba arwah ayah dia, dah arwah dah, ayah dia kena pula COVID. Duduk dalam jagaan hampa KKM, tahu tak ayah dia masih okey, masuk okey, cuma dah jadi suspek, masuk okey, lepas tu jadi makin lama tak okey.
Depa nak berhubung dengan ayah dia, sedangkan ayah dia masih okey, boleh je bercakap lagi, okey, oksigen semua okey lagi, hampa tak bagi. Orang nak bercakap, anak-anak nak cakap dengan bapa, hampa tak bagi. Tak tahulah hampa yang tak bagi ke, ataupun nurse tu malas, doktor tu malas. Jadi tak payah jadi doktor lah kalau hampa tak boleh nak tunaikan, okey, tunaikan permintaan seorang anak, seorang bapa nak berhubung, tiba-tiba meninggal. Okey, tiba-tiba meninggal. Seterusnya, kita sambung balik tadi, the unseen plan. Hampa ni duk buat belakang tabir. Apa dia? Okey, kita tengok hari ni hampa punya plan pemulihan negara. Okey, pelan pemulihan negara. So ada fasa 1 sampai fasa 4. Lebih kurang macam misi rakyat main fasa-fasa ni. Kami yang bawa keluar dulu fasa 1 sampai fasa 4, tiba-tiba hampa bawa keluar fasa 1 sampai fasa 4. Nampak sangat hampa duduk dalam grup misi rakyat. Tapi hampa tak tiru. Hampa tak buat pun tentang pengurusan rakyat tu, tak ada. Hampa tiru yang tu sahaja. Kononnya plan, tiba-tiba bentang 27 minit sahaja. Apa plan dia? Itu apa yang hampa nak buat? Kami ni nak buat apa? Takkan menunggu je. Kami mana ada apa? Takkan nak menunggu bantuan hampa. Kami ni patutnya dibagi peluang untuk bekerja sama. Bagilah satu plan, apa yang kami boleh buat. Jadi kalau hampa tak ada plan untuk kami, sebab itulah kami buat misi rakyat. Kami buat plan. Sebab lagi saya cerita, jadi hampa punya plan, the unseen plan, benda yang hampa tak jujur, hampa buat belakang-belakang. Apa dia? Okey, kita duk kata kerajaan gagal, depa tak gagal. Depa memang dah ikut plan. Okey, cuma plan depa tidak melibatkan kita, tidak melibatkan kerjasama kita. Kita tak tahu apa-apa. Tiba-tiba depa kata PKP, tiba-tiba depa kata kok ni, tiba-tiba depa kata kok tu. Semua tiba-tiba. Sebab kita ni memang tak ada plan. Kita ni tak diselitkan dalam plan tu. Kita tak perlu buat apa-apa. Rakyat hampa tunggu sahaja. Kami ada plan belakang tabir untuk hampa. Hampa tak perlu tahu. Kalau hampa tahu tak jadi lah. Apa plan dia? Plan dia adalah tekanan-tekanan yang hampa rasa sekarang ni. Ini adalah sebahagian plan mereka. Mungkinlah, okey? Mungkinlah. Sama ada hampa sengaja ataupun hampa tak sengaja. Kalau tak sengaja, hampa gagal lah. So, kalau hampa sengaja, inilah plan dia. Nak bagi rakyat rasa tekanan. Hampa tak mau kan duduk dalam tekanan macam ni? Jom kita vaksin. Semua orang daftarlah vaksin. Bukan orang tak daftar, bukanlah anti sangat. Semua orang dah vaksin dah. Dah daftar dah. Menunggu je lah kita semua. Tiba-tiba satu hari nanti berbayar. Yang kita ni cuma nampak satu jalan tu je, dah nampak vaksin je jalan dia. Tiba-tiba kena bayar nanti. Dah tak cukup. Swasta dah mula ambil alih apa semua. Memang jadi lah marketing. Dahsyat lah marketing apa. Power gila. Saya nak kena belajar lah tu. Nanti kalau buat kelas, saya nak join. Jadi hampa punya plan, kalau setakat nak menekan rakyat supaya rakyat apa rasa alami, kalau dia boleh bertahan, tak apalah. Tapi ramai orang tak boleh tahan dah sekarang ni. Ramai orang tak boleh nak bertahan dah sekarang ni. Okey. Seterusnya, variant of concern. Okey, ni pakar vaksin sendiri pun depa tak bagi jaminan. Okey, hampa cucuk vaksin sesuailah untuk keadaan sekarang, COVID sekarang.
Tapi akan datang dia mutasi-mutasi. Okey, dia duk lawan lah dengan vaksin apa semua. Entah-entah tiba-tiba dia lawan, dia lebih kuat. Mutasi jadi satu benda yang lebih kuat daripada sekarang. Tiba-tiba bila benda tu berlaku, kita dah capai herd immunity. Kononnya tiba-tiba virus baru pula. Macam game tu mula balik. Okay, dia reset balik. Jom kita lagi sekali lah. Nampaknya duit dah habis. Tenaga dah habis. Masa dah habis. Rakyat hilang rumah. Hilang tu hilang ni. Kerajaan pula, negara kita hilang maruah. Duk kerja berhutang ya, tak boleh bayar hutang. Hampa pilih apa ni? Jalan yang hampa pilih ni, kenapa hampa nak pilih sangat jalan tu? Kenapa nak pilih sangat jalan tu sedangkan hampa tahu benda ni tak ada jaminan ke depan? Hampa cuma sambung cerita apa yang WHO cakap, itu yang hampa cakap dekat kami. Awak hampa tak boleh pick up sendiri ke? Kalau tak ada jaminan, carilah jalan yang lebih baik. Tapi tak perlulah nak tolak apa-apa. Tak perlu tolak apa-apa, cuma ubah pengurusan. Kita cakap tentang dua benda ni. Ada dua jalan untuk tamatkan krisis COVID. Yang pertama, hampa punya plan herd immunity. Tapi kita akan terus hidup bersama dengan COVID-19. Dia tak hilang. Hidup bersama-sama. Tak tahu sampai bila, 5 tahun, 10 tahun, 30 tahun. Dan tak jadi endemik. Endemik ni macam denggi lah, sentiasa je ada. Hampa nak duduk dalam keadaan macam ni ke? Sedangkan dia boleh jadi varian yang lebih ganas. Sekarang ni ada Delta Plus pula. Okey, Delta Plus pula. Macam nak lawan brand-brand iPhone apa semua. Dah ada teknologi baru pula. Delta Plus. Satu hari nanti dia jadi lagi ganas. Hampa bersedia ke nak lalui lagi sekali benda-benda macam ni? Dah lah nak capai herd immunity ni cukup payah. Nanti bila berlaku lagi, nak kena buat lagi sekali pula. Sampai bila hampa nak cucuk? Jadi ada dua jalan nak tamatkan benda ni. Kenapa hampa cuma fikir herd immunity sahaja? Kenapa fikir vaksin sahaja? Benda ni boleh buat kemudian. Okey, benda ni boleh buat kemudian. Kita bukan kata jangan buat. Benda ni boleh buat nanti. Jadi apa yang kita kena buat dulu ni? Ni pengurusan. Kita ni bukan lawan dengan orang bersenjata. Bukan lawan dengan pengganas. COVID, benda yang tak boleh bergerak sendiri. Awak susah sangat kena lawan benda yang tak bergerak ni. Pengurusan sahaja. Kita bukan nak jatuhkan siapa-siapa. Bukan nak tembak siapa-siapa. Pengurusan. Ubah cara pengurusan. Total lockdown yang apa buat ni, tak payah sembang lah. Kononnya dapat elakkan malapetaka. DJ Hisham tolong bagi tahu apa malapetaka yang apa elak tu. Benda apa yang apa elak? Jangan duk sedapkan rakyat macam hampa berjaya sesuatu. Hampa tak berjaya apa-apa. Apa kejayaan hampa? Tak ada pun. Tak boleh sembang macam hampa berjaya apa-apa. Pengurusan. Apa yang kita tengok, apa yang kita rancang 77 hari sahaja yang diperlukan untuk kita tamatkan. 77 hari tu ada 4 fasa. 21, 21, 21 dan 14 hari. 21 yang pertama ni, kita ni dah tamat COVID, dah tak ada COVID. Kenapa kita perlukan yang kedua? Kita nak balancekan balik ekonomi. Kita nak duduk dalam berjaga-jaga. Tak mau duduk cara hampa hari tu. Rasa bangga sangat, orang luar puji Malaysia baguslah apa semua. Tapi apa dah jadi sekarang? Semua tu drama aja. Okey, bukan kita tak tahu, drama sahaja. Hampa sedang main, hampa sedang buat persembahan kepada rakyat. Hampa tunjuk drama bagi kami. Sekejap rasa syok, sekejap rasa emosi, sekejap kami harap kepada hampa. Hampa duduk tengah main movie dengan kami. Itu orang politik. Orang politik ni kaki drama. Hampa ni kaki drama, duk main dengan orang punya mental, orang punya emosi. Awak rakyat bodoh sangat tak nampak ke? Kami nampak lah.
Cuma bila orang nampak orang bersuara, hampa bagi label tu geng konspirasi, tu geng anti vaksin, hampa bagi label sebab apa? Supaya rakyat-rakyat yang senang, okey, yang boleh fikir 2 tambah 2 sahaja ni, depa ni terus claim, oh ni geng anti vaksin, ni geng konspirasi. Over sangat. Betul lah. Apa yang rakyat dekat sini pula, mereka cuma nampak sebahagian. Lepas tu mereka pergi menyampaikan berita-berita yang tak ada fakta, tak ada itu, tak ada ini, maka diperbodohkan balik lah. So rakyat bergaduh sesama apa. Rakyat ni kata yang ni bodoh, ni pula kata yang ni bodoh. Duk kata lembu lah, duk kata taksub lah, masing-masing duk menikam. Berhenti. Hampa rakyat bergaduh macam mana pun, yang senang tu mereka, yang makan macam-macam tu mereka, yang dapat duit tu mereka. Hampa tak heran ke kenapa mereka ni kaya sangat? Berapa lah gaji mereka? Tapi kenapa kaya sangat? Tak fikir lagi ke? Fikir betul-betul. Okey, rakyat, fikir betul-betul. Sangkut ke saya punya live? Sekejap, saya confirmkan saya punya live. Lagi kita bebel balik. Saya okey. Hampa kena refresh, hampa keluar saat, lepas tu hampa masuk balik. Okey. Okey. Okey ya. Jadi variant of concern, okey, akan sampai satu hari nanti hampa akan tengok virus yang lebih dahsyat. Mereka kata semula jadi, hampa pun lebih pandai. Okey, hampa akan tahu sendiri. Duit semakin habis, keadaan makin parah. Okey, duit rakyat dan negara semakin habis, tapi kita ni masih dalam masalah yang sama. Kita bakal alami masalah rakyat yang tak ada rumah. Okey, lepas tu negara pula tak ada maruah. Kita duk habis duit. Hampa cuba tanya balik, kita sama-sama fikir. Duit yang kerajaan rasa hebat sangat guna sekarang ni, kononnya bantu rakyat apa semua. Orang macam ni ke kita nak kata pemurah, hebat sangat? Cara hampa guna duit tu cara yang salah. Duit akan habis, rakyat akan duduk dekat tempat yang sama. Hampa bagi duit 300 ke, 500 ke, 1000 ke, 3000 ke, duit habis. Tapi rakyat masih susah. Rakyat masih dibuang kerja, kedai tutup, itu tak boleh, ini tak boleh. Duit akan habis. Okey, masalah masih yang sama. Cara hampa guna duit tu tak betul. Apa yang kita rangkakan dalam 77 hari, duit tu gunakan untuk tamat, untuk tamatkan krisis, bukan untuk bertahan. Bila hampa duk buat nak bertahan sahaja, hang boleh tahan lah, okey, tapi yang dah tak ada apa tu nak bertahan macam mana? Takkan nak kutip sayur je tepi sungai, cari apa yang ada. Hampa buat macam rakyat ni merempat dekat negara sendiri, macam dah tak ada peluang-peluang untuk kami buat duit, kami bekerja, peluang-peluang tu dah mula tak nampak. Ini yang hampa dah tengah buat. Kalau hampa kata, aku tak sengaja lah buat benda ni, hampa gagal lah kalau macam tu. Artinya hampa gagal lah. So tak payah sembang lebih-lebih dah lah. Artinya mengaku je lah hampa gagal. Tu duk tanya lagi, belah mana yang kata kerajaan gagal? Duk tanya lagi. Orang yang bunuh diri tu artinya hampa gagal lah. Orang yang kena tu kena ni artinya hampa gagal lah. Peranan hampa dekat sana tu bukan uruskan negara semata-mata. Tengoklah rakyat-rakyat. Kalaulah Rasulullah SAW masih ada, saya yakin tak ada siapa pun yang tumbang, tak ada siapa pun yang kebulok, tak ada siapa pun yang kena buang kerja, tak ada siapa pun yang depres.
Tak ada siapa. Sebab baginda SAW, dia akan selamatkan setiap orang. Tapi hampa selamatkan diri hampa dulu. Hampa selamat hampa punya kroni-kroni dulu, geng-geng hampa dulu, orang yang bagi hampa kepentingan apa semua ni dulu. Last sekali baru rakyat. Sampai kami juga yang kena berkorban untuk negara. Bukan hampa tak berkorban apa pun. Hampa tu makin kaya. Pelik, macam mana hampa ni menteri lebih kaya? Hampa ni gaji banyak mana aja, tapi kenapa hampa kaya sangat? Cuba jujur sikit, duit tu datang pada mana? Duit akan habis. Rakyat pula makin lama makin kena halau. Tak ada rumah, tanah pun dah tak ada dah, semua jual. Orang kaya ni beli semua benda. Lepas tu jadi pelarian lah. Pelarian dekat negara sendiri. Oi, hampa ni hebat sangat duduk kat atas sampai tak sedar realiti rakyat. Abang-abang polis yang sedang memantau saya, yang sedang tengok live ni, saya tak cakap apa-apa dekat hampa. Hampa cuma laksanakan tugas hampa. Hampa dapat arahan untuk buat tu, untuk buat ni. Tapi hampa juga ada keluarga, kan? Hampa juga ada keluarga. Hampa pun tahu masa depan hampa ni tak jelas. Hampa pun tak nampak masa depan hampa, keluarga hampa, anak-anak hampa, kan? Saya bercakap ni bukanlah hebat sangat, bukanlah marah sangat, bukan. Saya ni tolong sampaikan suara rakyat je. Derah-derah ni cuma nak sampaikan yang tu je. Letih tau dah nak jerit-jerit apa semua benda ni. Saya ni cakap lembut je dengan semua orang. Cubalah tengok video-video saya dekat Bangsa Bertauhid tu, semua saya cakap slow-slow je. Tapi bila cakap tentang benda ni, ini suara rakyat, bukan suara saya seorang. Kalau ikutkan suara saya, baik saya tak payah buat semua benda ni. Saya okey je, saya senang je. Saya ada bisnes, saya ada duit, ada saving. Tapi masalahnya, depa tu yang kat bawah tu, sampai hati ke hampa tengok? Sampai hati ke hampa tengok semua orang jatuh bunuh diri, tertekan apa semua? Awak depa bukan manusia ke? Spesies lain ke? Tahulah hampa ni dapat arahan daripada orang atas, pergilah ambush orang-orang yang duk tengah berniaga itu ini apa semua. Angkutlah depa punya gerai apa semua tu. Tak boleh tu, tak boleh ni. Hampa tak faham ke? Tak kesian ke kat depa? Iyalah, saya tahulah hampa cuma ikut arahan sahaja. Okey? Jadi hampa pun tak boleh nak buat apa, betul? Jadi ini yang saya duk tengah usahakan dengan kawan-kawan ni. Okey, dengan rakyat-rakyat yang jatuh ni. Kami cuma nak buat perubahan, nak bawa suara naik atas sahaja. Okey, kami tak pernah salahkan hampa. Walaupun hampa buat banyak kerja-kerja kotor, hampa pergi buat tu buat ni, okey, hampa pergi kacau orang berniaga ke, angkut tu angkut ni, hampa pun tak mau buat. Tapi ada orang suruh hampa buat. Bukan saya tak kenal polis macam mana. Polis sendiri pun cerita banyak benda kat saya. Okey. Jadi kita turun lagi. Seterusnya, ini yang saya nak bagi tahu. Rakyat adalah kunci untuk tamatkan krisis. Kerajaan sekarang ni depa buat depa buat semua kerja tau. Depa buat semua kerja, depa tak ajak dan depa tak atur apa-apa plan pun untuk bekerjasama dengan rakyat. Tak ada. Lepas tu media pula hari ni duk ceritalah rakyat yang punca tu, punca ni, degil tu, degil ni. Okey? Akhirnya rakyat tidak trust rakyat. Rakyat bergaduh dengan rakyat. Rakyat ni kata dekat rakyat tu. Rakyat yang selesa kat atas duk kata dekat rakyat yang kat bawah ni. Hina sangat orang dekat bawah ni. Hampa kena sedar, pusing kat mana hang tetap rakyat. Tolong sedar benda ni. Hang senang macam mana pun hang tetap rakyat. Awak, saya ni susah sangat ke? Saya pun senang lah. Saya pun orang senang. Tapi fikirlah, orang kat bawah ni apa semua duk tumbang-tumbang.
Jangan cakap hang senang. Hang baru gaji 2,000, 3,000. Okey, work from home pun dapat gaji full. 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 dah rasa hebat sangat. Duk hinalah sangat orang yang apa kata punca ni. Depa ni degil, depa fahamlah sikit. Orang dah terdesak, dah tak ada apa. Terpaksa itu, terpaksa ini. Tak masuk akal lah hampa punya compound. Okey. Hampa ni tak payah compound pun sebenarnya, tapi hampa nak juga compound orang. Hampa boleh je cakap dekat media, oh compound, tapi belakang-belakang tu tak payahlah ambil duit. Cukup je lah dekat media, tapi hampa nak ambil duit juga. Tak menekan rakyat ke? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi rakyat adalah kunci untuk tamatkan krisis. Kerajaan, pusat pentadbiran, tolong dengar ni. Benda ni hampa mungkin tak terfikir, hampa tak sampai akal hampa, ataupun hampa sengaja tak mau orang fikir benda ni. Kunci untuk tamatkan krisis ni adalah rakyat, bukan DG Hisham, okey, bukan Perdana Menteri, dan bukan ampa-ampa yang kat atas. Ampa bukan kunci dia, tapi ampa ni yang duk bagi masalah yang kedua ni. Kunci dia adalah rakyat. Kalau ampa tahu kunci dia adalah rakyat, kenapa ampa tak bina perpaduan rakyat tu? Okey? Kenapa ampa tak bina perpaduan rakyat tu ke arah pengurusan? Hari ni ampa duk tengah bina perpaduan rakyat ke arah vaksin. Macam mana hampa bina perpaduan rakyat ke arah vaksin ni? Dengan tekanan. Orang yang ada banyak jalan nak pilih tu nak pilih ni, hampa sempitkan sampai jadi satu jalan. Kalau hang tak mau pilih sekali pun, aku akan buatkan hang pilih. Tekanan demi tekanan. Hang nak bekerja kena ada vaksin. Hang nak masuk masjid kena ada vaksin. Hang nak tu, hang nak ni, semua kena ada vaksin. Ini adalah tekanan yang hampa duk tengah satukan rakyat ke arah vaksinasi. Bukan masalah vaksin, tapi masalah hampa sampai hati menggunakan tekanan ke atas rakyat. Sampai hati jadi punca orang bunuh diri. Sampai hati. Ini soal hampa sampai hati buat semua benda tu. Ini bukan soal vaksin, tak payah sembang hujung sana, tak sampai lagi. Ini soal sekarang. Apa yang hampa buat sekarang ni di belakang rakyat? Okey, apa yang hampa duk tengah buat di belakang rakyat sekarang ni? Hampa tak ajak. Cuba bagi tahu apa plan yang hampa pernah ajak rakyat. Rakyat duduk dekat rumah, bagilah kerjasama, duduk dekat rumah, kita putuskan rantaian COVID-19. Ini bukan kerjasama. Ini hampa paksa mereka, hampa kurung mereka. Dah lah hampa kata, ni dah buat total lockdown, komplain pula, hari tu hampa yang minta. Faham betul-betul, kami tidak minta total lockdown macam ni, yang tak ada langsung pengurusan. Okey, hampa cakap total lockdown, kami pun terpaksa total lockdown. Tapi apa pengurusan yang hampa buat sepanjang total lockdown ni? Tak ada. Macam mana rakyat yang dah tak ada apa nak dapatkan dekat mana bantuan? Semua jadi payah. Yang duk tolong-tolong orang susah ni bukan hampa. Tu NGO, abang-abang semboyan, PPIM, orang yang buat kebajikan, depa je. Mana pergi hampa? Hampa tak perlulah nak buat macam tu, tapi ubahlah pengurusan. Ubah pengurusan. So, tak ada lah semua masalah ni yang kami duk tengah ligan untuk bantu bangkitkan balik support daripada belakang ni. Sampai bila? Kami cuma boleh tolong sebahagian. Tapi ubah dekat pengurusan, boleh tolong semua. Rakyat adalah kunci, dan hampa tak mau rakyat sedar benda tu. Rakyat sedar betul-betul. Saya bagi tahu kuncinya adalah rakyat.
Mereka tak mau kita tahu, supaya kita bergantung kat mereka, supaya kita duk mendadah tangan minta bantuan kat mereka. Hang nak dunia hang balik, jom ikut aku, hang kena buat tu, hang kena buat ni. Mereka nak kita ni bergantung macam tu. Langsung tak bagi peluang untuk kita buat sesuatu, buat bersama-sama untuk pulihkan negara ni. Tak ada. Seterusnya, tamatkan krisis COVID dalam masa 77 hari. Okey, dalam masa 77 hari. Macam mana? Kenapa 77 hari? Tadi saya cerita dah tentang fasa 1, 2, 3 dan 4. Kenapa? Sekarang ni tamatkan krisis COVID dalam masa 77 hari. Apa dia? Kerajaan dia perlu wujudkan sistem kawalan rapat dari atas gunung sehingga ke hujung lautan. Okey, sehingga hujung sekali. Iaitu sistem pengurusan antara kerajaan dan rakyat. Hampa kena faham hari ini. Hari ini pengurusan hanya dekat depa sahaja. Depa yang dok buat keputusan untuk kita. Depa ni kalau buat apa-apa semua siasat dulu. Kalau rakyat compound terus, kena terus, tak payah cakap banyak. Bukan depa sahaja ni yang kayangan apa semua ni, artis apa semua, semua siasat dulu. Nak jaga kepentingan apa semua dulu. Pengurusan hanya dekat depa sahaja. Dekat rakyat ni undang-undang. Hang buat tu kami compound, hang buat tu kami tangkap, hang hasut kami tangkap. Tolong tangkap saya, tunjuk apa yang saya hasut. Saya cakap benda yang salah kah? Jadi hampa kena bina pengurusan daripada atas sampailah ke bawah. Okey, sampailah ke bawah. Macam mana hampa nak buat? So hampa pun kata mustahil lah, macam mana nak buat? Okey, PM pun kata takkan saya nak jaga 32 juta orang rakyat seorang-seorang. Itulah masalahnya. Hampa fikir 2 tambah 2 4. Hampa fikir 2 tambah 2 aja. Tak boleh fikir lebih sikit ke? Tak boleh complicated sikit ke? So tak payahlah jaga semua rakyat. Rakyat ni boleh jaga diri sendiri. Rakyat ni boleh jaga sama-sama. Bukan minta hang jaga seorang-seorang. Jadi apa yang kerajaan kena buat? Binalah komuniti-komuniti bersatu. Okey? Bina komuniti-komuniti bersatu. Biar komuniti yang jaga penduduk masing-masing. Kami yang lebih kenal orang-orang dalam komuniti kami. Okey, sekejap saya sentuh. Oh, lepas tu kita cakap tapi bukankah rakyat ni degil? So rakyat ni bila nak dengar tentang rakyat bekerjasama, macam mana? Bukan mereka ni degil ke? Mustahil lah nak kerjasama. Itu apa yang hampa faham, hampa sangka sebab hampa tengok media. Media bagi tahu rakyat macam tu. Media memang sengaja nak kotorkan imej rakyat, jati diri rakyat. Cuba hampa tanya balik betul-betul, rakyat, hampa ni sebenarnya tak resis tau. Hampa ni sebenarnya suka pada perpaduan. Nu yang sembang lebat sangat konon macam resis, bila sembang dengan China, India, sembang macam kawan je. So tak mana yang resisnya? Realiti kita ni suka kepada perpaduan. Tapi bila campur tangan politik, bersembang konon yang mewakili kita, maka berlakulah resis. Fahaman ideologi tak betul di kalangan rakyat. Rakyat, saya bagi tahu hampa bukan macam tu. Hampa sebenarnya nak kepada perpaduan. Kita ni nak buat kebaikan sesama kita. Kita nak tolong sama-sama antara kita. Kita ni orang yang ada nilai-nilai berkomuniti tu. Itu hakikat realiti kita yang sebenar.
Bukan seperti apa yang diceritakan dekat media. Lepas tu kita pun bersangka-sangka sebab media membentuk rakyat jadi macam tu. Jadi jangan kata rakyat degil, jangan kata rakyat tak betul. No, orang yang senang, orang yang susah, dua-dua ni bukan salah hampa. Hampa cuma dah terhenti dekat situ. Keluar daripada hampa punya kotak pemikiran yang telah dipatternkan macam tu. Keluar daripada situ, duduk pada realiti. Cuba tengok jiran masing-masing, ambil tahu tentang jiran masing-masing. Tanya dah makan ke belum hari ni, tanya anak-anak okey ke. Ambil tahu. Jangan duduk dekat sini. Sini ni kalau dah tak betul, ini adalah masanya untuk bersihkan balik, resetting balik. Itu gunanya berpuasa. Okey, puasa ni bukan tahan apa makan dan minum. Okey, puasa ni tahankan apa punya benda yang tak betul kat sini, yang selama ni duk jadi diri apa, rolling cara berfikir, cara emosi, okey, cara perbuatan. Puasa kan, lepas tu kita sambut Aidilfitri. Okey, sambut apa? Kita kembali pada fitrah. Ini fitrah kita ke? Yang kotak ni fitrah kita ke? Yang kotak ni fitrah kita ke? Islam mengajar kita semua untuk sentiasa kembali balik, okey, pada diri sebenar diri. Jadi banyak benda yang duk tengah kotorkan kita. Hampa kena sedar, media-media hari ni menceritakan tentang apa yang depa nak hang percaya, apa yang depa nak hang terbentuk dekat sini. Depa duk tengah membina haluan pemikiran hampa yang tadi tu macam ni, luas macam ni. Depa duk tengah sempitkan program vaksin, harapkan bantuan kerajaan, bergantung hanya kepada kerajaan. Depa duk tengah bentukkan hampa punya pemikiran. Ini soal apa yang depa buat di belakang hampa. Hampa mana perasan benda ni? Okey, tambah-tambah yang tak kenal diri, yang tak pernah perhati pun, yang selama ni ego lah, sembang macam dah betul lah. Ini hampa tak perhati. Depa duk tengah membentuk hampa punya minda. Last sekali hampa cuma nampak satu jalan sahaja. Okey, seterusnya, komuniti-komuniti bersatu, bersedia untuk bertugas. Sebelum tu, okey, sebelum tu saya nak tanya hampa semua dekat sini. Hampa ni nak terus menunggu ke? Okey, nak harapkan herd immunity. Lepas tu hampa pun tahu tak ada jaminan bahawa hampa ni dah tak lalui dah krisis ni. Hampa tahu tak varian akan berulang lagi, lebih ganas apa semua. Hampa nak duduk dalam keadaan macam tu, ambil risiko macam tu ke? Ataupun hampa nak 77 hari kita ni bertugas, berjuang, bekerjasama, kembali berkomuniti, rapatkan saf kita? Hampa nak mana satu? Hampa nak 77 hari ke? Ataupun hampa nak 6 bulan yang kononnya 6 bulan tapi dia takkan jadi 6 bulan? Depa duk menentukan angka naik turun tu. So hampa nak yang mana satu? Hampa nak 6 bulan ke? Hampa nak 77 hari? Okey, semua orang nak 77 hari. Kalau hampa tengok dekat ruangan komen ni, semua kata 77 hari. Termasuklah orang yang susah, orang yang senang. Jadi maafkan saya sebab saya cakap tentang orang senang ni macam tu. No, saya tahu hampa pun dah mula berfikir. Tujuan saya bercakap deras macam ni untuk ajak kita berfikir realiti yang sebenar. Sebab sampai masanya nanti akan sampai masa giliran kita pula. Kita duk hina sangat orang kat bawah. Nanti bila sampai dekat kita, kita kena buang kerja, kita gulung tikar, kita kena tu, kita kena ni, baru kita faham kenapa dia jadi macam tu. So jangan tunggu. Ini adalah masa untuk sedar berfikir. Saya dekat sini ni menghasut hampa semua untuk sedar je. Bukan saya hasut benda yang bukan benda yang salah. Saya cakap benda yang realiti. Kalau mereka sangka rakyat ni tak boleh fikir benda ni, saya ceritalah. Saya cerita bagi semua orang nampak benda yang sama. Okey. Jadi komuniti-komuniti bersatu. Hanya komuniti yang mengenal penduduk dia sendiri. Okey. Kes akan lebih terkawal
dan penduduk yang susah akan lebih mudah dapatkan bantuan dalam komuniti. Hari ini komuniti kita ni memang ada, okey, dah ada dah macam dana bantuan apa semua, tapi benda-benda ni tak jelas. Benda-benda ni tak diperkasakan. Okey, jadi orang bila nak dapatkan bantuan jadi payah, rasu sistem pun semua macam tak kukuh lah. Okey, ini adalah masanya untuk kita bina balik, resetting balik sistem komuniti kita. Kalau kita yang jaga kes, contoh dalam komuniti kita ada kes, kita lebih mengenal siapa duduk dekat mana, kita yang akan jaga sendiri. Kalau kita jaga, dia tak meribak. Tapi kalau kami duk harap hampa yang jaga, kami pun tak tahu hampa jaga siapa dia, kami pun tak tahu siapa dia yang kena. So kalau kami yang jaga, kami lebih tahu. Semua orang ada komuniti masing-masing. Apa yang berlaku kat taman sana, perumahan sana, flat sana, semua dikongsi dalam grup komuniti masing-masing. So kita pun tahu, oh dekat flat tadi ada orang bunuh diri. Nampak tak? Tu sebab hampa lah tu. Jadi komuniti, kita lebih mengenal penduduk kita sendiri. Seterusnya, kita kena bangunkan sistem baru untuk komuniti. Okey, sistem ni, sistem lah pengurusan, sistem yang jelas, yang boleh jaga rangka komuniti tu. Jadi untuk menjayakan sistem komuniti bersatu ni, kita kena resetting balik pentadbiran baru yang melibatkan anak-anak muda dalam pengurusan komuniti. Okey, saya bagi tahu kenapa. Hari ini dalam komuniti masing-masing, semua orang pun adalah yang cakap komuniti sana tak apalah okey, tapi komuniti saya macam ni, macam tu. Sebab itulah kita tak boleh guna pakai yang sedia ada. Jadi bila kita nak buat, kita kena buat baru, resetting balik sistem melibatkan anak-anak muda, bawa anak-anak muda ke depan. Anak-anak muda ni bagi peluang mereka jadi pemimpin, bagi peluang mereka menguruskan, bagi tugas, bagi tanggungjawab. Okey, sebab apa? Sebab bidang management, bidang pengurusan melibatkan data, laporan apa semua, anak-anak muda kita yang tengah belajar, sambung belajar sekarang ni terhenti, hilang arah tuju, bagi mereka tugas tu. Mereka pun pandai guna komputer, pandai guna internet, pandai management, belajar pengurusan apa semua. Inilah tempat mereka, bagi mereka berjuang. Kalau kita nak latih anak-anak muda, ini adalah masa dia, bagi mereka terlatih dalam pengurusan management. Jadi bawa anak-anak muda pergi ke depan, menguruskan komuniti masing-masing. Orang-orang tua kita pula, orang-orang yang berusia ni menjadi tulang belakang yang menasihati, okey, yang mengetahui. Jadi inilah yang mengajar anak-anak muda. Mereka ni akan jadi golongan yang menasihati, okey, yang pantau, yang jaga komuniti ni. So ada gabungan anak-anak muda dengan orang-orang tua. Kita resetting balik semua ni. Berkaitan dengan dana bantuan dan sebagainya, kita kena buat sistem tu supaya dia jadi transparent. Kita kena buat sistem bantuan yang pantas, bukan lagi memohon, tunggulah esok tak dapat lagi, lusa tak lulus lagi. Kita kena buat satu sistem bantuan yang pantas, yang transparent, so semua orang akan tahu dana bantuan yang macam mana apa semua. Jadi bila semua orang yang susah ni nak memohon, benda ni jadi pantas. Mereka minta bantuan pagi, mereka dapat tengah hari. Mereka minta tengah hari, mereka dapat petang. Macam tu. Jadi pantas. Oh, mustahil sangat ke? Fikirlah lebih sikit. Kalau boleh uruskan negara, susah sangat kena uruskan komuniti. Kalau hampa boleh fikir berbelit-belit negara kita ni, fikirlah sikit untuk komuniti kita. Tadi saya tengok live daripada Semboyan. Okey. Jadi ada disentuh dalam tu tentang komuniti.
komuniti masing-masing, tengoklah penduduk masing-masing. Okey, jadikan masjid masing-masing tempat tu sebagai pusat komuniti, tempat hampa food bank dan macam-macam. Semboyan pun cakap benda yang sama dengan apa yang kita cakap ni, misi rakyat ni. Bukan kami cakap benda yang berbeza. Kami ni, okey, kami duduk dekat realiti. Kami lebih tahu realiti. Sebab itulah hampa yang kat atas tu hampa tak nampak. Hampa mana nak tahu orang kampung hidup macam mana? Hampa mana nak tahu orang susah hidup macam mana? Hampa senang. Belanja RM1,000 pun tak rasa RM1,000. Macam RM10 ya. Nampak tak? Community. Jadi kita resetting balik. Saya nak tanya apa semua, setuju tak? Okey, bila bina balik sistem community ni, kita nak buat pentadbiran community ni, reset balik. Libatkan anak muda dengan orang tua. Kalau bahagian pengurusan data apa semua, anak-anak muda, wanita-wanita selalunya pandai uruskan data-data susun apa semua. Gunakan kepakaran yang ada. Semua ni sukarela je. Mana kami nak minta bayaran apa semua? Kami nak berjuang, kami nak buat sesuatu, daripada kami menunggu macam ni sahaja tak tahu sampai bila. Nampak tak? Seterusnya, kenapa kena lalui 4 fasa? Okey, kenapa kena lalui 4 fasa 77 hari? Nak tamatkan COVID sebenarnya dah cukup dah 21 hari. Tapi kita ni tak perlulah rasa syok sangat. Kita kena teruskan hidup dalam berjaga-jaga sampailah kita yakin tak ada lagi ancaman COVID dalam negara kita. Okey, kenapa 21 14? Jadi fasa ni adalah taktikal lah. Kita buat cara taktikal, kita ubah suai semua benda. Nanti hampa boleh tengok plan tu dekat bio misi rakyat. Saya tak boleh cerita lah kat sini, panjang lagi, jadi 2 jam lagi. So hampa klik link dekat kita punya bio misi rakyat tu, tanahmelayu.net/0covid. Cuma COVID tu tak ada I, COVID. Okey, jadi kenapa kena fasa-fasa taktikal? Kita kena settlekan dekat sini, confirmkan dekat sini, selesaikan semua saki baki kalau ada. Jadi sepanjang proses ni, nak tahu tak macam mana kita nak kira kes, macam mana kita nak tahu ada kes? Berhenti dah swab test. Swab test tu adalah usaha yang sia-sia dan tidak perlu kalau hampa buat misi ni. Tapi kalau sekarang ni, biar pergi kat hampa lah. Hampa nak buang masa, nak buang tenaga hampa, nak buang duit hampa. Ini bukan masalah doktor, nurse apa semua. Depa ni semua ikut arahan sahaja. Hampa suruh depa buat je. Tapi depa sendiri pun tahu, depa sendiri pun kata, okey, dalam misi rakyat ni bukannya rakyat biasa, doktor-doktor pun ada, depa pun bagi tahu. Jadi swab test tu buang masa, sebab kes memang hakikatnya sporadik. Okey, semua dah merebak pada 32 juta seluruh Malaysia. Jadi bila buat misi rakyat tak perlu dah swab test, sebab semua orang duduk kat rumah. Jadi KKM bersedia je lah, siap sediakan semua hospital untuk menerima kehadiran orang-orang yang berisiko, orang tua ke berisiko, dia ada sesak nafas ke, gejala tu nampak macam bahaya, mereka akan pergi sendiri. Biar mereka pergi sendiri. Semua orang yang kena COVID tu ramai je yang sembuh. Hampir semua orang sembuh. Yang mana meninggal dunia tu dalam jagaan hampa tu, hampa kena persoalkan balik lah kenapa meninggal. Hampa jaga apa? Baik tak payah buka hospital lah. Baik hampa jaga, hampa buat tempat jaga orang tua. Tak apa dia, sebab hampa bukan merawat apa. Kalau mau merawat, jagalah betul-betul. Tu yang kita khawatir. Hampa ni dah mula memilih orang mati ke? Macam DJ Hisham kata hari tu, hampa ni dah mula pilih ke? Okey, seterusnya, last sekali. Jadi apa yang kita perlu buat sekarang? Kita nak buat live tadi ni
dekat Facebook dengan Instagram. Sekarang ni orang dekat Facebook, mereka ingat live tak jadi. Kita sebab Facebook yang share banyak, boleh share merata-rata. Dekat Instagram ni nak share pun terhad, dia tak ada nak button share macam dekat feed ke, tak ada. Jadi dekat Facebook mereka blok tepat pukul 9 mereka blok. Sebelum pukul 9 saya dah test dah, boleh je. Lepas tu tepat pukul 9 mereka blok. Okay, jadi apa yang kita kena buat sekarang? Kita ni dari tadi 3,000 je yang paling tinggi, 3,000. Kita ni kena mula jadi penghasut. Mereka kata mereka takutkan kita dengan akta hasutan. Saya adalah penghasut, tangkap saya. Saya bukan cakap benda yang salah, saya cakap benda yang betul. Cuba tunjuk benda apa yang salah. Kalau hampa kata kami bukan macam tu pun, okey cun, mas saya nak tunjuk macam mana kita nak buat. Sebab hampa tak erti buat. Dah hampa kata hampa tak sengaja, artinya hampa tak tahu, artinya hampa gagal. Jomlah kami nak tolong. Tangkaplah saya. Okey, tangkaplah saya. Jadi jadilah penghasut. Bukan hasut benda yang tak betul. Okey, hasut balik orang yang mana nak bunuh diri, yang bergaduh suami isteri, okey, yang lepaskan geram dekat anak-anak, yang buat benda bukan-bukan sebab tekanan. Hasut depa balik. Okey, hasut macam mana? Jangan bagi depa bersendirian, bagi tahu kat depa masih ada harapan. Okey, bersatu dekat misi rakyat. Kita berhimpun dekat sini, satukan suara kita, satukan kuasa rakyat. Kita lantang. Nanti saya akan cuba adjust balik, cuba dapatkan balik Facebook misi rakyat tu. Kita akan buat gelombang yang ketiga. Hari ni gelombang kita cancel macam tu sahaja. Senang sahaja sebab kita ni duduk dalam sistem depa. Depa tak bagi kita guna sistem, habislah takat tu je lah. Kita cuba dah. Bila depa dah buat macam tu, tak boleh nak kata apa, biarlah. Kita pun duduk dalam sistem depa. Tapi nampak sangat lah, kalaulah saya tak chat sebelum pukul 9 tu, tak apalah, ni bila kena suspend tak tahu. Tapi ni pukul 9 tepat kena benda tu. Streamlabs pun tak boleh pakai. Okey, dia block terus. Jadi hasut balik rakyat-rakyat bawahan, okey, yang dah jatuh, sedang jatuh, bakal jatuh, yang senang tu, hasut semua orang, hasut semua rakyat. Bukan kami nak ubah, bukan kami nak tolak vaksin, apa buatlah. Okey, kami nak hasut supaya ubah pengurusan sahaja. Okey, pengurusan ni 77 hari tamat. Lepas tu hampa nak buat program vaksinasi kepada siapa-siapa yang nak pergi luar negara ke, nak pergi mana-mana yang kena ada vaksin ke, pergi umrah ke, bagilah mereka nak vaksin, biar je lah. Maksud siapa pula nak ambil ke, kok-kok lah berlaku apa-apa nanti, ambil lah. Soalnya bila hampa buat yang ni, ramai orang akan dapat benefit. Tak ada dah orang bunuh diri, tak ada dah orang buang kerja, tak ada dah kena halau, tak ada dah merempat, tak ada dah kebulak. Yang penting yang ni dulu. Tak payahlah pergi dekat sini lagi vaksinasi, jangan terus pergi kat sini. Cakap tentang pengurusan ni dulu. Hampa duduk sebagai kerajaan untuk uruskan negara, uruskan krisis, uruskan rakyat. Apa yang hampa uruskan ni? Hampa ni duk jadi hamba WHO sangat ke? WHO cakap apa semua hampa buat. Rakyat yang duk bercakap ni apa ni? Kami ni yang kena apa-apa ni WHO ke? Yang kena ni kami, rakyat. Akibat dia semua kami. Yang meninggal, yang bunuh diri ni, yang bercerai, semua kami. Yang ampun duk ikut plan sangat WHO sampai tak nampak rakyat jatuh-jatuh. Kot sengaja lah kot. Sebab hampa tak boleh pusing lah. Hampa nak pusing kat mana? Saya ni bukan orang yang tak boleh nak baca. Saya ni orang marketing, saya orang bisnes, usahawan. Saya nampak lah benda ni, macam mana hampa nak buat. Jangan ingat rakyat ni tak ada suara. Apa yang saya cakap ni suara-suara mereka. Apa yang saya rasa kat sini ni adalah apa yang mereka rasa. Apa yang penuh
dekat sini ni, ini apa yang ada kat depa. Jangan ingat depa tak ada suara. Kita buat misi raya ni nak bawa suara kami kepada hampa. Hampa ingat kami tak ada suara? Dengar betul-betul. Ingat kami ni tak ada suara ke? Hampa halang macam mana sekali pun, kami akan naik balik. Okey. Sekarang ni jam berapa? 11.16. Saya berhenti dekat sini dulu dan kita akan kita akan cuba rangka untuk gelombang yang ketiga nanti. Kita tak gagal, okey? Apa yang kita buat, kita tak gagal. Kita cuma dihalang. Bila daripada halang macam ni, terbukti yang kita buat ni menggegarkan mereka. Saya dah bagi tahu dah, mereka dengar kita punya live, mereka join kita punya live. Ni ada Perdana Menteri bersama-sama dengan kita. Assalamualaikum pakcik. Okay, DJ Hisham pun ada sekali dengan kita ni. Komen lah sikit, tulis dekat bawah tu, komen, bagilah salam sikit. Semua orang ni duk tengah dengar, tapi tergugat lah. Okay, benda macam ni patut hampa yang pick up, bukan kami pick up. Dah hampa tak nampak, kami tolonglah. Dulu awal-awal itu kami cakap lembut-lembut, okay? Kami cakap elok-elok ya. Mana ada lantang macam ni? Hampa pernah ke tengok saya lantang macam ni? Bukannya hampa tak kenal video-video saya, semua cakap macam lembut ya. Kalau saya dah lantang macam ni, ini bukan suara saya seorang-seorang, suara orang ramai. Jadi hampa semua ingat, hampa tak bersendirian. Rakyat, hampa tak bersendirian. Kita ada misi rakyat. Okey, misi rakyat adalah kita sahaja. Tak ada orang politik, tak ada orang berkepentingan, tak ada siapa-siapa nak ambil kesempatan kepada kita. Hanya kita sahaja. Rakyat, hampa je yang nak kena jaga diri hampa sendiri sekarang ni. Tak ada siapa dah nak buat untuk hampa. Nak harapkan mereka ubah pengurusan terhadap kita, nak bagi peluang bekerjasama ke? Tak ada. Berdiri sendiri rakyat, berdiri sendiri, berdiri sendiri, satukan balik kuasa kita, kutip balik, satukan kuasa kita, bersuara. Kita bukan cakap benda yang salah, ini bukan hasutan, kita cakap benda yang realiti. Sebab apa? Mereka tak duduk tempat kita, mereka punya kursi selesa, mereka tak rasa pun. Entah-entah tu tengok live tertidur, selesa sangat. Cuba tangkap saya, okay? Tangkaplah saya. So saya berhenti dekat sini dulu, dan saya nak ingatkan balik kita semua, apa yang kita lalui ni macam neraka, okay? Kalau neraka seksaan dia berulang-ulang macam kita lah sekarang ni, naik turun. Jadi kita ni duduk dalam neraka dunia sekarang ni. Nak keluar daripada neraka ni, jangan harapkan siapa-siapa. Sebab apa? Dia buat macam mana pun tidak selesaikan dosa-dosa kita. Hang nak keluar daripada neraka ni, hang kena selesaikan dosa hang sendiri. Kalau hang duk bergaduh dengan rakyat tu, duk kata sana, duk kata sini, hang takkan keluar daripada neraka ni. Jadi lembutkan balik diri kita, tundukkan balik ego kita, serahkan balik seluruh diri kita kepada Allah, dan akui bahawa selama ni kita ni banyak dosa. Cara nak keluar daripada neraka ni, selesaikan dosa masing-masing, baru kita boleh bersatu. Bila kita bersatu, kita boleh keluar bersama-sama. Okey? Sebab kalau ikutkan saya ni, tak payahlah nak susah-susah. Saya senang je, ada je duit, ada je bisnes. Siapa sampai hati nak tengok orang lain tu diseksa dengan sengaja? Bukan tak boleh keluar, bukan tak boleh ubah, boleh. Kita kena buat, okay? Kena bantu. Jadi jadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai idola kita, okay? Sebagai contoh kita untuk kita hadapi benda ni.
Kalau baginda SAW ada bersama-sama dengan kita, mesti baginda akan satukan kita dulu. Okey, satukan kita dulu, selamatkan siapa sahaja yang kita boleh selamatkan, sampailah dia berkembang. Sepatutnya hari ini gelombang kita 20,000 orang, tapi sebab kena potong macam tu je, kalau tidak berkembang ni. Tapi tak apalah, kita buat lagi nanti. Dan video-video ni pula, siapa yang pandai edit video, pandai potong video, jadikan video 1 minit. Okey, lepas tu kita sebarkan, bagi viral. Kalau mereka tak mau viralkan kita, kita viralkan balik cara kita sendiri. Okey, seterusnya, walaupun saya cakap lantang, saya nak ingatkan semua bersyukur, sentiasa bersyukur dengan apa yang kita ada. Kepada siapa yang dah hilang harapan, mungkin apa dah duduk dekat tingkat berapa, ready nak terjun sambil tengok live. Okey, bersyukur dengan apa yang hampa ada. Hampa masih ada anak-anak, masih ada isteri, masih ada keluarga, masih boleh tu, masih boleh ni. Jangan give up. Okey, jangan give up. Bersyukur, barulah kita realize kita ada segala-galanya untuk buat perubahan. Bila kita tidak bersyukur, kita cuma terkenang apa yang kita terlepas, kita hilang. Sebab tu kita ni tak waras. So, bersyukur dulu. Kemudian letaklah diri kita sentiasa, okay, dalam keadaan bersedia. Kita mungkin tak betul, apa yang saya cakap ni jangan percayalah. Okay, apa yang saya cakap ni saya cuma ajak berfikir. Saya cakap tentang realiti sahaja, ajak berfikir. Hampa jangan percaya kat saya. Kalau saya cakap benda yang betul, hampa pergi cerita kat orang lain pula. Okey, bangkitkan orang lain pula. Jadi saya doakan kita semua, doakan bersama-sama pertemuan kita, silaturahim kita diberkati, dirahmati, okey, dan terus berkembang. Silaturahim kita ni semakin berkembang. Rapatkan balik saf kita semua. Okey, rapatkan balik. So, sekian daripada Misi Rakyat. Selamat malam. Assalamualaikum.